Selamat kembali ke siri video SPM Prinsip Perakaunan Kuching. Hari ini kita akan belajar mengenai pelarasan hutang lapuk dan hutang lapuk terpulih. Seperti biasa, kita akan rujuk akaun perdagangan dan untung rugi sebagai apur dan penyata kedudukan kewangan sebagai PKK. Okey, mari kita ke slide yang pertama. Apakah maksud hutang lapuk? Ingat tak, bila kita membuat jualan secara kredit, kita tidak menerima wang daripada pelanggan pada masa jualan dibuat. Tetapi pelanggan akan membayar kita mengikut tempoh kredit. Bergantunglah pada invoice, mungkin selepas sebulan ke, 2 bulan ke. Dalam tempoh tu, kita akan merekod hutang pelanggan ke dalam akaun belum terima. Apabila pelanggan membayar hutangnya, kita akan mengurangkanlah akaun belum terima pelanggan tersebut. Tetapi ada kalanya kita tidak akan menerima wang daripada pelanggan. Kenapa? Adalah beberapa sebab untuk tu. Pelanggan mungkin menghilangkan diri ataupun tidak dapat dikesan. Pelanggan mungkin juga telah meninggal dunia sebelum sempat nak membayar hutangnya. Pelanggan juga mungkin telah diisytiharkan muflis atau bankrupt. Ataupun memang pelanggan tidak mampu bayar atas sebab-sebab tertentu. Dalam situasi ini, kita perlu menghapus kirakan hutang pelanggan daripada rekod perniagaan kita. Maksudnya, memadamkan terus nama pelanggan dan hutangnya daripada rekod perniagaan. Hutang inilah yang kita akan panggil sebagai hutang lapuk. Okey, sekarang kita lihat bagaimana kita akan rekodkan hutang lapuk ni dalam apur dengan PKK. Okey, dalam apur, kita rekod sebagai belanja dan dalam PKK, kita akan tolak daripada akaun belum terima. Okey, kenapa kita rekod sebagai belanja dalam apur? Sebab kita kehilangan wang kan? Jadi dia direkodkan sebagai belanja. Dan di PKK pula, kenapa kita perlu tolak daripada akaun belum terima? Sebab sebelum ni kita dah rekod money dalam akaun belum terima kan? Tetapi sekarang kita dah pasti kita takkan menerima wang daripada pelanggan ni. Jadi kita perlulah tolak amount ni daripada jumlah akaun belum terima. Okey? Okey, jom kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey. Jom kita lihat bagaimana untuk menjawab soalan pelarasan apur dan PKK yang mempunyai maklumat tambahan ataupun maklumat dalam imbangan duga untuk hutang lapuk. Okey. Contoh soalan dalam video ni, hanya sebahagian saja imbangan duga yang diberikan ya, bukan imbangan duga yang lengkap. Hanya cukup butir untuk menjawab soalan hutang lapuk sahaja. Dan kita akan panggil akaun belum terima sebagai ABT. Senang sikit nak sebut ya, ABT. Dalam contoh soalan ni, tiada butir hutang lapuk dalam imbangan duga, tetapi ada diberi dalam maklumat tambahan. Hutang seorang pelanggan sebanyak RM500 yang muflis telah dihapuskan sebagai hutang lapuk. Okey, apa maksud ni? Maksudnya, seorang pelanggan yang hutang kepada perniagaan ni telah menjadi muflis dan tidak boleh membayar hutangnya. Perniagaan terpaksalah menghapuskan hutangnya sebagai hutang lapuk. Okey, berapakah yang akan kita tulis dalam apur? Kita tulis sebagai hutang lapuk dalam kategori belanja dan amountnya RM500. Bagaimana pula dengan PKK? Di ABT, dalam kategori aset semasa, kita tolak amount RM500 ni daripada jumlah ABT dari imbangan duga. Jadi berapakah amount ABT dari imbangan duga? ABT duga ialah RM5,300. Jadi bagaimana pengiraannya? RM5,300 kita tolak dengan RM500 hutang lapuk, kita akan dapat RM4,018. Amount inilah yang kita akan tulis dalam PKK. Amount ni sebenarnya akaun belum terima bersih. Kenapa bersih? Sebab dah tolak hutang lapuk kan? Jadi ini adalah amount bersih yang sepatutnya diterima oleh perniagaan. Sekarang, mari kita ke slide yang seterusnya. Contoh soalan 2. Okay. Dalam contoh ni, terdapat pula butiran hutang lapuk dalam imbangan duga, iaitu RM300 dan juga maklumat tambahan, iaitu RM500. Butir dalam maklumat tambahan ni adalah sama dengan contoh yang sebelum ni. Okay. Untuk soalan sebegini, hutang lapuk di maklumat tambahan tidak termasuk hutang lapuk di imbangan duga nah. Kedua-dua hutang lapuk ni adalah berasingan daripada pelanggan-pelanggan yang berbeza. Okay. Bila kita sediakan apur, kita perlu rekodkan jumlah hutang lapuk sebagai belanja.
Sebab kita perlu laporkan berapakah jumlah keseluruhan hutang lapuk yang perlu ditanggung oleh perniagaan dalam apur. Jadi apa perlu kita buat? Kita jumlahkan 300 daripada hutang lapuk dalam imbangan duga dan 500 daripada hutang lapuk di maklumat tambahan. Jadi jumlah hutang lapuk ialah RM800 kategori belanja dalam apur. Bagaimana pula dengan PKK? Kita perlu rekodkan ABT bersih, betul tak? Jadi ABT dari imbangan duga perlu tolak dengan hutang lapuk. Tapi, amount hutang lapuk yang mana satu ni yang kita kena ambil? Kita hanya tolak amount hutang lapuk dari maklumat tambahan saja nah, iaitu ABT kita. Okey, ABT sebanyak 5,300 daripada imbangan duga, kita tolak dengan hutang lapuk sebanyak 500 dari mana? Hanya yang terdapat di maklumat tambahan sahaja. Dapatlah ABT bersih sebanyak 4,800. Okey, yang ni dia penting ya. Macam mana kita dapat ABT bersih? ABT tolak dengan hutang lapuk maklumat tambahan sahaja. Okey. Sekarang, so contoh soalan 3. Katakan dapat soalan di mana tiada hutang lapuk dalam maklumat tambahan. Tiada maklumat tambahan. Hanya diberi dalam imbangan duga sahaja. Seperti dalam soalan ni. Dalam soalan ni kita hanya masukkan hutang lapuk sebanyak 300 ke dalam apur. Iaitu jumlah hutang lapuk perniagaan, kan? Dan perlukah kita buat apa-apa pelarasan kepada amount ABT di PKK? Tiada. Kenapa? Sebab tiada hutang lapuk daripada maklumat tambahan. Jadi ABT tidak perlulah ditolak. Jadi kita rekodkan sahaja amount ABT dari imbangan duga. Di mana? Ni, 5,300. Kita ambil saja, kita tuliskan sebagai 5,300 di kategori aset semasa dalam PKK. Inilah semua jenis pelarasan yang melibatkan hutang lapuk. Kalau dapat soalan hutang lapuk dalam pelarasan apur dengan PKK, saya harap murid-murid boleh menjawab. Okey, sekarang mari kita pula lihat bab hutang lapuk terpulih pula. Apa tu hutang lapuk terpulih? Ianya ialah hutang yang telah dihapuskan sebagai hutang lapuk bagi tahun sebelumnya, tetapi dapat pula dijelaskan semula oleh pelanggan dalam tahun semasa. Katakanlah kita ambil contoh. Ahmad tidak mampu bayar hutangnya 2 tahun yang lepas, jadi hutangnya dihapuskan sebagai hutang lapuk 2 tahun yang lepas. Tapi tahun ni kewangan Ahmad telah bertambah baik dan dia mampu pula membayar balik hutangnya. Bagaimana akan kita rekodkan dalam apur dengan PKK? Okey, dalam apur rekodkan sebagai hasil. Kenapa? Sebab kita menerima wang. Tiba-tiba pula kita menerima wang. Hasil lah kan? Okey. Dan bagi PKK, kita akan tambahkan amount yang diterima kepada bank atau tunai. Bergantunglah cara kita menerima wang daripada pelanggan kita. Jika kita menerima wang dalam bentuk cek, bank akan bertambah. Jika kita menerima dalam bentuk tunai, tunai pula akan bertambah. Kita tidak perlu membuat apa-apa pelarasan kepada akaun belum terima nah. Bab hutang lapuk terpulih jangan masuk ABT. Okey, sekarang mari kita lihat bagaimana kita akan menjawab soalan yang mempunyai maklumat tambahan hutang lapuk terpulih. Okey, kat sini jom baca. Maklumat tambahan menyatakan menerima cek RM600 daripada seorang pelanggan yang hutangnya dihapuskan sebagai hutang lapuk 2 tahun yang lepas. Jadi, daripada soalan ni kita dah tahu dah. Yang ni adalah hutang lapuk terpulih. Okay. Apakah yang akan kita rekodkan dalam apur? Kita rekodkan RM600 sebagai hutang lapuk terpulih dalam kategori hasil di apur ya. Jika terdapat maklumat hutang lapuk terpulih dalam imbangan duga, kita juga perlu tambahkan amount tu juga. Asalkan kita rekodkan jumlah keseluruhan hutang lapuk terpulih dalam apur. Tapi dalam soalan ni hanya diberi dalam maklumat tambahan saja. Jadi kita hanya rekodkan RM600 ni saja. Bagaimana pula dengan PKK? Amount yang diterima adalah dalam bentuk cek. Jadi kita perlu tambah kat mana? Kita tambah kat bank. Amount dari bank dari imbangan duga di mana ni? Ni RM30,000. Perlu ditambah dengan amount hutang lapuk terpulih iaitu RM600 memberikan jumlah bank sebanyak RM30,600. Di mana? Kategori
aset semasa dalam PKK. Okay. Inilah cara-cara kita akan membuat pelarasan untuk hutang lapuk dengan hutang lapuk terpulih. Senang kan? Okay. Terima kasih kerana menonton video ni ya. Jika anda mendapat manfaat daripada video ni, tolong like dengan subscribe. Dan jika anda ingin mendapatkan tip menjawab soalan SPM Prinsip Perakaunan setiap minggu secara percuma, anda bolehlah sertai kawan-kawan anda dalam grup Telegram saya. Linknya ada di bawah dalam description. Terima kasih dan jumpa lagi.